We're the ones who were attacked here. She's the one laying in the infirmary. And our friend is in a grave. He's on the right side. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukurlah pada Allah kerana kita rancang nak tukar petang dan saya terharu mendapat menengok kedatangan yang ramai ni. Saya tak jangka kan ramai lah sebab petang ni ialah yang kerja-kerja kan. Mungkin ada kelas lain yang tak dapat follow, tapi saya tak kisahlah. Tapi dah tengok ni 160 orang ni okey lah. Jadi mungkin buat masa ni kita teruskan dengan petang lah. Kalau malam memang, bukan kalau memang malam pun saya ada kelas lain. Jadi siapa yang tak dapat hadir petang, bila malam ada online, kalau sudi-sudi tengok boleh tengok lah. Cuma tak dapat interaksi lah, tak apa. Kalau ada dengar kuliah saya kat surau malam, nak tanya, kalau saya bagi peluang tanya, boleh tanyalah. Tapi kita utamakan orang surau. Kalau nak tanya, tanya je, WhatsApp je. WhatsApp, nanti saya jawab dengan WhatsApp atau saya call. Soalan ni jangan simpan. Nanti kita pening. WhatsApp ni saya. Nanti saya cuba jawab. Cakap, Ustaz, tadi kuliah maghrib tadi saya tak faham yang ni. Cakap. InsyaAllah saya akan beritahu apa yang saya mampu lah. Mudah-mudahan Allah izinkan saya. Jadi, kalau ada kelas saya yang selalunya ada maghrib dan isyak. Cuma ada beberapa kelas yang saya rasa saya tak sambung di Masjid Surau. Terutama kelas yang dah lama sangat saya tak mengajar. Macam kelas Muslimah di sini pun dah dekat 2 tahun. Tak ada. Sebelum PKP pun dia orang ada batalan kelas. Tak tahu kenapa lah. Sebab tuan rumah tu mengajar kat rumah orang. Ini mak saudara saya, 3-4 orang tu. Dan dah sangat uzur lah. Sekarang ni bila COVID, ramai yang lagi takut nak keluar rumah. Jadi saya dah batalkan kelas tu lah. Saya minta dia orang belajar dengan orang lain lah. Buat kelas lain Jadi siapa yang bersedia untuk mengikuti bolehlah. Siapa yang sibuk tak apa. Mungkin kita boleh tengok rakaman tu macam mana. Saya tak tahulah ni FB ada tidak. Ada FB ke? Boleh tengok tak? FB ada tak? Rasa macam tak ada FB. Ada. Oh, ada FB. Sebab Abang Zaidan kata, dia akan cuba rakam apa yang saya ada. Kalau dia tahu, dia kata petang-petang ni ramai yang tak boleh datang. Jadi kalau tak apa tak boleh datang, tengok FB. Siapa boleh datang, elok datang. Tu Zaidan tu, elok datang. Jangan kata ada rakaman, tak datang. Ini bahaya. Nanti lama rakaman betul-betul tengok, datang atau tidak, lama kita akan hanyut di situ saja. Ini pengalaman. Pengalaman orang-orang yang bercerita lah. Tak apa, nanti boleh tengok rakaman, tak apa. Benda ni bukan soal tak apa tau. Benda ni kalau kita tak ada kehendak yang kuat, Allah takkan izinkan kita untuk menepati.
Belajar ilmu. Ni betul ni. Dia cakap betul. Syaitan dengan nafsu ni kata-kata kita tak apa. Syaitan ni dia suka tangguh-tangguh. Tak apa. Nanti kau rakaman tu, guidance tu buat tu. Kau malangkan kau tengok lah. Dia kata. Dan kita terpedaya dengan apa dia kata, kita kata tak apalah rakaman. Tak dapat tengok. Sibuk. Besok nak dengar lagi. Walau petang tu free. Tengoklah cepat. Tak apa nanti. Nanti kau kumpul sekali kau tengok. Dia kata gitu pula. Akhirnya tak dapat. Ni syariat betul. Kalau nak tengok AB, tak dapat datang sini, kena rasa alamak, terlepas lah tengok AB. Pergi cepat tengok. Jangan tunggu 2-3 hari. Okey. Kita sambung ni. War ada ke war? Ada Ustaz. Okey war. War kita tengok apa war yang kita semalam Slide. kita berhenti. Malam bermujahadah. Hari ni istiqomah Ustaz. Okey. Okey Ustaz. Ni. Ni dah present. Apa yang ni Okey, Bo nampak Bo? Nampak Ustaz. Jadi kita dah cerita ni. Lepas tu saya dah kaitkan ni. Alamak, dia hilang pula. Ustaz, buku apa Ustaz yang nak dipandukan? Tak ada buku. Tak ada buku. Tengok senang je. Dari salin je lah ya. Salin je. Ni, Kat Ustaz. saya dah tunjuk je ni malam. Okay. Nampak dia ada kat sini. Dia ada atas nama ni. Ni musuh yang antara musuh. Ni batin ni yang menggagalkan jayanya seorang Islam ni. Ni musuh ni nafsu. Okey, jadi sekarang ni kita nak cerita ni. Dan dia kata rujuk surat sebelah. Tak muat dah nak cerita. Ini berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan ini. 4 perjalanan ni. Ni. Kalau kita bukit kat sini pun tak apa. Ni. Ni kat sini. Ni kat sini. Ni. Ni. Untuk lagi faham, kita buat satu sini. Ustaz terbalik tu. Tahan. Okey, dua tu terbalik. Ni. Dah putar-putar dah terbalik pula dah. Ni. Jadi kita sebagai lebih memantapkan kefahaman kita buat satu nota lagi. Akak tengok sini. Akak tengok ni. Okey. Ini. Okey, buat lagi satu kat sini. Inilah yang kita kata tajalli. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, ni masihkan ni. Ni. Jadi tajalli ni dalam proses tahalli, buang malumah, tahalli, kubur mahmudah, dia menghasilkan tajalli. Ini kalau kita kata ni proses apa ni? Ni. Hati Ustaz. Proses apa? Ialah hati untuk apa? Untuk bahagia. Penyucian. Penyucian. Ya. Itu perkataan dia. Penyucian atau kita kata ini adalah yang kita belajar proses Mujahadah. bersih hati. Ini proses bersih hati. Mujahadah ni dia termasuk ni. Tapi ada benda yang perlu dikeluarkan, ada benda yang perlu dibersihkan untuk menghasilkan sesuatu
Ni nama dia, proses ni nama dia proses bersih hati. Ini nama dia proses bersih hati. Okey. Jangan lupa ada musuh yang menanti. Ni musuh batin ni yang membimbangkan. Musuh zahir ni kita nampak. Musuh batin ni membimbangkan. Kalau dia ditanya, bagaimana kita nak menentang musuh ni? Tak ada yang bertanya. Saya nak terang, tapi tak ada yang bertanya. Sorry, saya fikir nak terang ke tidak? Atau dah tahu? Dia nak tentang musuh ni. Dia ganggu kita. Betul? Kita tahu dalam kitab mesti ada kaedah. Macam mana tentang dia ni? Macam mana Ustaz? Pertama yang ni. Ini tidak mengganggu kita. Sebab dia ada yang ni di dalam. Ini dia tak sama dengan ni. Ini dalam diri. Batin. Di dalam diri. Yang ini pula, kenapa nama batin? Dalam diri. Bukan saja dalam diri. Ini pun dalam diri kan ni, dia masuk dalam badan kita. Ini pun dalam diri tak. Sebab apa dia tak nampak? Dia tak nampak nama batin. Macam buka kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain ni, kita ni. Ni kita Arab ni. Dia kata satu bab yang dia katakan dia katakan membatalkan wuduk. Dia kata kalau dulu Ustaz guru terjemah membatalkan wuduk ni, dia kata apabila sentuh kemaluan dengan tapak tangan yang batin. Kalau yang batin yang mana? Yang ni ya. Ni tapak tangan yang batin. Ini tapak tangan yang lahir. Kenapa Nabi tak kata dia panggil ni batin, dia panggil lahir? Sedangkan dulu ni saya boleh nampak. Yang batin tu batin dia. Batin ni dalam. Batin ni dalam. Kalau saya berdiri di sini, jarang orang berdiri di sini. Orang berdiri di sini, betul tak? Bila orang berdiri di sini, mana yang belakang ni tak nampak. Satu. Dan kenapa dia tak kata panggil dia tapak tangannya batin? Sebab benda ni, tengok ni nampak, ni nampak. Okey. Tak nampak. Nampak tak nampak? Ni masih nampak. Ni masih nampak ni nampak ni. Ni nampak. Tapi ni tak nampak. Lepas tu dipanggil batal wuduk, sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan yang batin. Ini batin. Ada rojak tak? Masa kat surau ke, batal wuduk, ada terang tak? Kata Ustaz terang. Tapak tangan. Ada Ustaz. Ada. Batal wuduk dengan tapak tangan. Ada Dia Ustaz. terang batin. Batin ni kenapa bagi batin? Dia Jadi terang tapak tangan je. dia kata tapak tangan je.
Okey tu. Batin tak sebut, zahir tak sebut. Disebut tapak tangan je menyentuh Ah. kemaluan. Betul. Knowledge tu Betul. ialah batin. Sampai belajar dua bahagian. Satu zahir, satu batin. Kenapa bagi batin? Hilang. Hilang, dia hilang. Mana dia? Tak ada, tak nampak. Lepas tu panggil batin. Jadi yang ni nampak, ni nampak, ni nampak. Buka pun nampak, tutup nampak. Jadi ni bahagian tapak tangan zahir. Ni bahagian tapak tangan batin. Dan batin itu juga bila dikatakan bertemu. Satu keadaan sini, satu lagi macam ni. Macam ni. Maknanya ni. Sebab kalau kita macam ni, sini, tak boleh jumpa ni. Ni tak boleh jumpa, nampak? Ni tak boleh jumpa. Jadi kena macam ni. Dua macam ni dan macam ni. Yang apa yang bertemu tu nama batin. Jadi sama macam ni. Kenapa ulama kata musuh ni, kenapa ulama kata musuh ni musuh batin? Kenapa tak nampak? Tak nampak. Ini nak lawan dia, mesti tahu nak lawan. Ni jumpa musuh tak tahu lawan. Ni nak lawan dia. Apa dia cara tadi? Yang dia kata tadi? Kurang makan. Ini mujahadah tadi lah. Yang ni lah. Ni the whole process ni. Ni. Proses yang ni semua ni. Ni semua ni. Yang ni. Okey. Ni semua ni. Ini semua ni yang dinamakan apa nama ni? Ini semua nama dia. Itu nama mujahadah. Yes, mujahadah. Nama mujahadah. Okay, nama mujahadah. Ni, 1, 2, 3, 4. Ini cuma kita menerangkan penghasilan daripada sebahagian daripada proses mujahadah. Okey, jadi mujahadah ni lah. Ni. Kita dah terang dah ni. Ni. Saya ingat definition color ni, biar nampak ini adalah penerangan bagi ini adalah penerangan bagi ini. Ini apa ni? Ini kita kata cara lawan. Ini kita cara lawan lah. Kita pakai bahasa biasa dah senang. Cara lawan. Kalau musuh. Ini musuh nampak ni. Ini musuh. Bila musuh, mesti ada cara lawan dia. Macam mana nak lawan dia? Nak menang kita tahu cara lawan. Tak tahu cara lawan, nak menang macam mana? Ini cara lawan dia. Okey. Ini apa cara lawan dia? Banyak zikir tu Ustaz. Zikir. Zikir. Banyak zikir. Dia kalah dengan zikir. Dia kalah dengan zikir. Dan lagi satu, dia masuk melalui saluran darah. Okey, saluran darah. Jadi antara jangan bagi dia masuk saluran darah, yang Rasulullah kata kena buat apa? Jangan marah. Jangan banyak marah. Tu apa tu? Tengok tu. Puasa. 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 Antara dia masuk bila subur magumah. Yang paling senang dia masuk bila marah.
dia masuk melalui saluran darah. Dan dia juga masuk pada melalui Subur apa Ustaz? Subur mumah, bukan subur mahmudah. mana? Sumur tak ada. Tak ada Ustaz cakap tadi. Ah, Tak apa, baik. okey. Dia masuk dalam diri ni, dia masuk melalui sifat malumah. Pun dia masuk dalam sana juga. Kat sini dia masuk melalui sini, dia masuk melalui saluran darah. Ini saluran darah. Okay. Jadi, akak buat dengan lengkap tau. Nanti bila baca balik faham. Jadi, ini tindakan apa? Tindakan ni puasa. Buat dengan lengkap. Apa gambar? Kecil. Oh, kelabu Ni cahaya. Gambar saya kelabu petang-petang, kenapa tau? Cahaya masuk kat tingkap. Dia kena kat kamera. Jadi, nanti sekejap. Gambar saya kelabu Macam ada satu filter. Oh, dia masuk kat sini Ada okey dah Ustaz? Okey, kalau saya tutup. Tutup gini. Silau. Dia silau. Sunrays. Dah. Dah Dia petang cahaya masuk kat sini. Okey. Tindakan kita ialah puasa. Lepas tu sampai teknik untuk berlawan dengan musuh pun dia cerita dalam kitab lah. Cuma mungkin kita tak belajar dan kita tak tahu sebenarnya benda ni ada. Ulama' dah beritahu kita ini kaedah nak berlawan. Ini nama dia puasa. Kalau gini, apa tindakan? Allahu Akbar. Silap. Ini tindakannya apa? Suburkan mahmudah. Tahalli. Kalau tahalli kan? Faham kan tahalli apa? Buang Mazmumah. semua. Ini tindakan dia tahalli. Ini dia masuk melalui dekat sini. Dia masuk melalui, dia datang rasa was-was. Ini. Rasa. Tutup mic bang, tutup mic. Puan Aziza tutup mic. Tutup mic. Nanti dia bising. Sekejap. Okay. Ini dia was-waskan. Dia bimbangkan pasal rezeki, dia bimbangkan benda yang tak patut bimbang, dia bimbang. Macam-macam benda dia bimbangkan. Ni. Kadang-kadang kita fikir suami dah mampu, kita fikir nak berhenti kerja lah. Mungkin boleh senang fokus pada ibadah. Kadang datang rasa itu. Suami berkata nak berhenti lah. Kita pun anak dah besar, saya pun ada kerja lagi. InsyaAllah boleh. Jadi bila berhenti kerja nanti boleh pergi belajar. Ada fikir gitu.
boleh tumpu perhatian pada agama, pada qada sembahyang kan, tak ada penat dengan badan. Tapi syaitan ni dia tahu dengan kita kerja ni mungkin kita terganggu pada proses kita nak dekat diri kepada Allah. Dia datang rasa was-was. Kau mesti kerja, kau bergaduh dengan suami kau ceraikan kau, macam mana kau nak makan? Dia datang rasa benda-benda gini tau. Syaitan ni kerja dia ni lah. Dia tiupkan rasa was-was dalam hati. Jadi, kalau memang betul-betul tak mampu, tak apalah. Itu cerita lain kan. Jadi, dekat sini pun ada juga tindakan yang perlu diambil. Ini yang nama dia. Ini nama zikir. Ini nama zikir. Okey. Sama. Ni. Okey. Kau nampak tak benda ni? Ini sebenarnya belajar apa ni? Mazlumah, mahmudah, syaitan, nafsu. Sebenarnya belajar apa? Belajar hati. Sebenarnya apa? Tilawar bagi hati. Perjalanan untuk dapat iman hati. Perjalanan bagi hati, perang bagi hati ni bab apa sebenarnya? Bab apa? Tak tahu. Tapi nampak tak dalam tasawuf itu juga, dia memiliki perjalanan tauhid. Sebab tu benda ni berangkai-rangkai. Berkait-kait ya Ustaz. Berkait. Lepas tu kena belajar 3 saya serentak. Ada orang panggil saya dekat surau, Ustaz ajar fiqah 3 tahun habis, baru Ustaz belajar tauhid. Saya kata ada orang lain ajar tauhid tak? Tak ada. Ustaz orang yang ajar kat sini. Tu payahlah, tak okey lah. Kalau ada orang lain ajar tauhid, saya ajar fiqah, okey lah, dia beriring. Kenapa? Tengok slide ni yang saya tunjuk ni, nampak kat sini nampak ni. Kat sini nampak. Ada solat, ada puasa. Ni apa ni? Belajar kat mana ni solat puasa ni? Fiqah. Fiqah nampak? Sedangkan kita membicarakan ilmu ayat. Ini ada guru. Macam ni lah contoh. Ni perkataan ni. Kalau saya tanya, dan apa yang ulama-ulama cakap dengan kitab mereka, guru yang macam mana? Guru mursyid. Guru mursyid. Guru yang mursyid. Itu nama guru mursyid. Apa ciri guru mursyid? Imam Rashid. Tak belajar lagi kan? Bersanad. Dia merubahkan. Murabi. Boleh merubah anak Murabi lah. Guru mursyid nama Murabi. boleh. Rabbi ni, Rabbayani Saira, yang memelihara aku sejak kecil lagi kan. Rabbi ni memelihara, Murabbi, yang menjaga, yang mendidik. Ni kena, yang ni adalah bab tauhid. Yang ni ada guru macam mana? Dia ada guru, dia namakan guru mursyid. Guru mursyid ni dia ada 4 sifat. Yang utama dia 4. Dan bila Imam Ghazali kata engkau berjumpa dengan guru yang memiliki 4 sifat ni, hendaklah engkau menjaga pada dia akan 6 adab. Ada 4 adab lahir dan 2 adab batin. Supaya engkau mendapat habuan yang baik apabila engkau berguru dengan guru mursyid. Nanti kita belajar kemudian tu. Baikkan. Lepas tu dalam ni ada dalam tauhid ni ada tasawuf. Ni masanya lama ni apa benda? Dekat subjek apa ni? Dulu zaman. Dulu zaman. Apa subjek apa ni kau belajar masa lama ni? Apa subjek ni? Apa maksudnya lama? Mengkendaki kita kepada apa? Sabar. Apa ni belajar kat mana? Tasawuf. Nampak tak benda ni? Kait-kait. Okey. Balik. Ni. Dan kita ni. Dia masuk macam mana
dia masuk macam mana, dan dia masuk melalui ini. Dia dekat sini, dia masuk melalui ini, dia bekerja sama dengan satu makhluk. Ni, syaitan ni, dia masuk melalui ini, dia bekerja sama Dengan nafsu. dengan nafsu. Maknanya, dua benda ni, dia ada kerjasama dan kita tak sedar. Apa? Ni. Tanpa kita sedar, mereka ada buat pakatan. Pakatan ni, mereka buat pakatan, ni dua ni. Lepas tu kalau kita tak faham benda ni dia berpusing kat sini. Ni dia katakan dia ada pakatan ni. Pakatan nak jahanam kita ni, kita tak tahu. Ingat dia tak ada apa-apa dua-dua ni. Dia ada apa. Ni ada dia kata pakatan ni. Kerja sama. Pakatan ni sama. Sebab tu, hati-hati. Jangan terhenti. Teruk ke tipu nanti. Teruk ke tipu dengan ni, dua ni. Tawa mereka guling-guling nak kita ketipu. Okey. Bila kita nampak benda ni, kita memudahkan kita untuk membawa hati kita, membawa diri kita pada perjalanan yang dikatakan untuk mencapai iman ayan. Okey Kak, 199 orang, lagi 200. Boleh faham ke? Ustaz. Dia tanya ke? Ustaz. Ya. Hello Ustaz. Ya. Yang kata masuk dalam darah tu macam mana ya? Dia mengganggu ke apa tu? Tak faham lah. Dia masuk, dia mengganggu lah. Dia datang dengan rasa malas. Dia datang dengan rasa malas. Bila kita banyak makan, dia masuk. Bila kita menguap tak tutup mulut, dia masuk. Bukan dia masuk, dia jadikan kita merasuk. Kau merasuk tak? Kau kena merasuk. Mengandung Makanan yang tak halal macam tu Ustaz kan? Itu boleh juga. Sebab itu Saya jadi macam masuk naik ingatkan darah. rasuk. Bukan rasuk. Macam berojan dia Ustaz. Dia yang orang yang menjigit-jigit histeria ni, kenapa dia setan boleh masuk dalam badan dia? Satu, sebab akal dia tak boleh kawal. Sebab tu kadang-kadang ni sebenarnya. Ada kawan saya ni saya cakap dia tak cakap pekerja, dia cakap dengan saya. Dia kata, Ustaz, dia kata bos ni tengah pening ni. Dia kata pening apa? Isteri dia moyan. Moyan ni yang kita faham orang Melayu kan. Bila Lepas bersalin. Moyan. Saya kata, saya tanya dia, bos punya anak apa orang? Anak dia 4, ni keluar ni nombor 5. Anak nombor 4 dengan 3 berapa tahun? Dia kata nombor 4 tu setahun. Nombor 3 2 tahun. Saya tanya, bos di mana? Bos duduk ni lah, dia kata atas kedai. Atas kedai itulah store barang dia, atas kedai itulah dia letak anak-anak dia. Ni satu kisah lah, jangan cakap lah bos mana kan, kedai mana kan. Saya cakap, nanti kalau jumpa bos, cakap dengan dia saya cakap, sebenarnya isteri tu tertekan dengan keadaan keliling dia dan tertekan dengan dia, bos ni pun sibuk. Jaga kedai, kalau tak jaga kedai pergi pasang buat kerja-kerja kontrak kat rumah orang. Adalah kerja dia 2 orang. Jadi dia ni banyak kena tinggal dekat rumah kedai yang keadaan barang keliling, nak jaga anak jangan rosakkan barang dan dia pula baru salin. Saya kata sebenarnya dia tertekan. Saya kata cuba cari rumah lain, tinggalkan kedai ni, cari rumah lain bagi dia duduk kat rumah yang lebih selesa. Dan buat masa ni carilah upah lah siapa kawan kita Indonesia ke, sesiapa yang tak ada kerja tu,
Upah temankan dia, tolong dia buat kerja rumah. Alhamdulillah, saya pun bersyukur dia dengar cakap saya. Itu yang saya rasa terpanjat tu. Lepas tu, bapa tu saya jumpa dia. Kata, Ustaz, dah okey lah sikit. Okey apa? Rumah lah kata. Kata Ustaz cakap, saya boleh lupa saya cakap. Saya rasa betul juga lah Lat. Kata. Bukan dia kena rasuk, bukan dia kenapa. Sebab dia cakap seorang tau. Dia macam orang kata moyen lah. Dia cakap seorang kan dia menyanyi, dia ketawa. Oh, saya dengar pun saya seram lah. Takut apa? Takut psikiatrik tau. Takut sakit jiwa. Okey lah Lat. Okey lah. Ada orang jaga dia. Dan ada orang tolong dia. Dan sekali saya bawa dia jalan. Saya tinggalkan kedai ni, saya tutup kedai, bagi budak jaga. Apa-apa kerja pun saya tinggalkan, saya bawa dia, anak-anak semua jalan lah. Taman ke, mana-mana ke, bawa dia makan-makan ke, gitulah. Memang, saya kata, sebab saya pun akui lah, sebenarnya disesakan. Dulu dia kata dia sihir. Saya cakap dengan dia, saya sebut nama dia kan. Sihir ni bukan mudah jadi. Dan orang sihir ni, selalunya, dia ada sebab, tau. Dia tak boleh suka-suka pergi sini, pun sihir orang ni, dia bukan begitu. Dia ada sebab. Sebab dia, terutama dia sakit hati dengan kita, atau dia jealous tengok perniagaan kita maju. Tapi saya kata macam awak ni, awak berniaga barang ni, awak seorang je berniaga kawasan ni, tak ada orang. Saya tak rasa lah ada orang nak dengki. Tak ada rasa lah, saya tak rasa. Saya pada rasa saya tak rasa. Dia kata betul juga lah. Dia pun bukan maju sangat kedai ni, biasa je lepas tanggung anak bini je. Yelah, betul tu. Akhirnya betul. Dia kata betul. Sebenarnya dia pressure. Tapi sebab dia tak boleh nak beritahu yang dia pun tak faham sebenarnya dia pressure, dia tanggung. Akhirnya, itulah hasil dia. Itulah hasil dia. Dan dia ada bawa satu ustaz dekat kampung dia. Ustaz pun kata, dia kata mungkin juga sebab ni. Dia pun kata begitulah. Pengalaman dia lah. Okey. Sekarang ni kita nak pergi. Kak Tifah tanya apa Kak Tifah? Ustaz, tadi Ustaz kata menguap kan? Tapi kalau kita solat, kita tak nak gerakkan yang banyak. Tapi kita memang mengantuk sangat, menguap-nguap. Macam mana caranya untuk kita baca banyak benda? Tutup mulut. Menguap je. Gerakkan banyak. Tidur lah, tidur. Oh, macam tu boleh. Okey. Ini satu gerakan. Oh. Ini satu gerakan. Tutup mulut. Baik, terima kasih. Kalau ngantuk sangat sampai tak boleh nak berdiri sampai tidur dulu. Kalau ada masa lagi lah. Kalau tak ada masa, kena sembahyang juga walaupun ngantuk. Kalau tengok-tengok bangun-bangun dah 6.50. Syuruk lebih kurang 1 minit ke 2 minit ke saya tak tahulah. Kurang gitulah. Maknanya kita tak sempat. Kita kena bangun juga. Kita kena bangun juga sembahyang. Katakanlah kita bangun 6 minit, orang dah azan. Tapi mengantuk dia ni terrible. Sampai mungkin kita berdiri boleh rebah mungkin. Tidurlah kejap, 5 minit, 10 minit pula bangun. Jangan tidur sampai pukul 8. Memang tak bayang. Okey. Jadi perkataan terakhir ni, yang baliknya asal dia pada sini tadi. Mana? Kat mana? Kat mana perkataan istiqamah tadi? Di bawah tajuk perjalanan. Perjalanan kan? Ni. Rujuk slide sebelah. Slide ni. Ni, istiqamah ni. Okey. Ini adalah satu another small title, subtitle. Ini dikatakan cara mendapatkan istiqamah. Ini yang diciptakan oleh kitab dan dikabarkan oleh guru-guru. Ni. Ni ya. Jadi kita faham apa benda dia cakap ni. Satu, bergaul dengan orang soleh. Kawan dengan orang baik-baik.
cari orang sama-sama belajar agama, pergi duduk kawan dengan dia. Tak ada jumpa orang salih pun, orang-orang yang nak pada kebaikan. Pergi duduk kenal-kenal dengan dia. Tak apalah kita kenal-kenal dalam grup ni pun tak apa. Kita WhatsApp tanya khabar. Kita dengar, ni kampung kita macam sama dengan kampung kita kan. Kita pun WhatsApp. Akak orang Ipoh, akak kat mana? Kita dapat tahu dia orang Ipoh. Ustaz tanya akak yang mana? Ipoh, kat mana dekat sini? Kita kata, kat kampung saya. Kita pun WhatsApp dia, akak Ipoh kat mana? Kita Ipoh dekat dengan apa nak sebut Ipoh tak kerti. Lapang. Cakap Jarin. Ipoh kat Jarin. Itu tepeng. Itu Teping. Lapang. Lapang. Orang ni lah senang. Orang langkap. Langkap apa dia? Turun Intan. Saya pun tak Contohlah. Dia kata dia Turun Intan. Kat mana? Kat Langkap. Wah, kita kata Langkap ni dekat dengan kampung kita. Taman apa? Cucak. Apa tempat? Cuicak, Cikos, Ataduri. Cucak ada. Cucak ada. Cikos ada. Macam tempat. Cucak bukan bukan Cina Ustaz. Ya, bukan Cina. Cucak ni kampung Cina. Langkap ni bukan Cina tuan Itu campur Ustaz. Langkap ni ada Melayu sebab dia ada sawit, belah sana ada sawit. Saya Langkap ni saya tak lupa kenapa sebab ada isu pasal radiation ni. Jadi buat saya suruh settle kan. Tu kan saya duduk pulang pergi Langkap tu. Minggu 3 hari pulang balik kat Langkap. Minggu depan pergi lagi Langkap. Duduk KL pergi Langkap. Tu saya ingat Langkap tu. Kita dengar ni orang Langkap. Kita pun masak lah kenapa. Kita nak kenal dengan dia. Kenapa kita nak kenal dengan dia? Sebab kita kena kawan dengan, walaupun orang itu kita tak tahu soleh tak soleh, tapi untuk dianugerah keistiqamah dalam beramal ni, kita mesti ada kawan-kawan yang sama. Jadi bila kita kenal dia kenal kita, tiba-tiba kita 2-3 hari tak nampak dalam ni kan, dalam belajar, mungkin dia akan tanya kita, Kak, lama tak nampak dalam kelas sihat ke? Ada orang akan ambil tahu pasal kita. Bukan jaga tepi kain, tak. Dia akan ambil tahu pasal kita. Kenapa? Dia kenal kita. Betul. Kita kenal dia. Betul. Macam Kak Zarina Ayu jumpa Kak Ni. Betul tak? Betul. Ni betul tak? Bukan jumpa. Saya dapat 2 orang Ustaz. 2 orang. Siapa lagi? Satu. Kak Ina Padang Siam. Kak Ina Padang Siam. Kak Ni dekat bandar. Dekat je 15. Satu lagi, seorang lagi jauh sikit lah. Kak Kolanas ke? Oh, Kolanas. Kolanas. Apa? Kak Ni. 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 Apa kan nama benar tu tahu dia pernah call saya lah borak-borak. Orang Kolanas. Kolanas ni perjalanan antara Bacok dengan Kota Baru kot. Ya, saya pun tak pernah pergi. Kolanas saya dah pergi Kolanas ni. Ke mana? Dekat dengan Jeli lah Ustaz. Ya. Kolanas tu. Oh, ya ke? Bukan. Jeli. Kuatnya ada Ken Laskar tu Ustaz. Oh, ya. Dia antara Kuala Gerai ke Kota Baru. Ya. Kota Baru. Betul. Kolanas. Yang dekat Jeli tu ada kok juga. Dia kok ni dia kampung Siam tau asal dia. Ustaz, kalau Jeli tu air nanas. Air nanas. Betul lah Kak Ina, air nanas. Sebab tempat shopping famous tu Ustaz. Anak Kak Ina dulu belajar kat Malaysia Jeli. Lagi satu. Bukit bunga tempat shopping. Bukit bunga tempat beras. Beli beras Bukit Bunga. Saya tempat tu semua saya dah pergi. Okey, apa yang kita kata, bergaul lah dengan kawan-kawan yang baik lah. Tanpa ada rasa apa-apa dalam hati lah. Jangan rasa dia ni orang miskin, aku tak nak kawan. Tu kita rasa dia ni kaya, tak sama dengan aku. Tak. Kita sama sebenarnya. Di sisi Allah, siapa yang takwa, dia adalah yang mulia. Itu je. Yang kaya tu, yang miskin tu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berilah. Orang miskin yang sabar, dia beri pahala. Orang kaya yang menyumbang, juga dia beri pahala. Jadi masing-masing ni ada kelebihan dia masing-masing lah. Itu je Tapi selagi dia memahami yang kaya pun bukan duit dia,
Yang miskin pun adalah takdir daripada dia, maka dia tak akan ada rasa sombong. Everybody will be down to earth untuk sujud pada Allah. Jadi tak ada rasa apa-apa lah sebenarnya. Jangan kita merasa keadaan kita ni tak selayaknya untuk berkawan dengan orang lain. Tu rasa tu lah. Cuma kalau orang lain itu watak dia kasar atau kita rasa kita selalu ikut dia. Tapi tak apa. Kita cuma jangan rapat je lah. Selalu ikut dia. Atau dia ni banyak ajak kita, dah lah kita ni lalai, dia pula suka lalai ajak kita lagi. Mungkin orang ni mungkin kita boleh longgar-longgarkan lah. Jangan rapat-rapatkan sangat perhubungan lah. Sebab apa? Nak istiqamah ni kadang-kadang dia kena ada kawan. Dia kena ada kawan tau. Peranan kawan ni penting. Macam mana ahli-ahli motivasi cakap kan? Show me your friend, I will show you your future. Kau tunjuk kat aku kawan kau siapa. Aku akan ceritakan kau masa depan kau apa. Begitu sekali peranan kawan ni. Jadi ulama sebut, guru-guru sebut. Nak istiqamah ni, pergi cari kawan-kawan yang baik. Ni hadis yang kita biasa baca lah. Seorang yang duduk dengan orang soleh dan orang yang tidak baik, dia kata adalah bagaikan berteman pemilik minyak kasturi dan berteman orang yang pandai bawa besi. Bakar bawa besi kan. Bakar, ambil ketuk. Bila ketuk tu pecik-pecik besi tu. Tengok TV. Bawa pedang bawa pisau. Bawa parang. Jika engkau tidak dihadiahkan oleh kasturi oleh dia, engkau boleh membeli darinya atau sekurang-kurangnya engkau dapat bau dia. Kita duduk dengan orang buat kasturi, katakanlah dia tak perlu kita sikit pun. Kalau kita ada kawan saya cakap kawan, dia ada kilang kasut. Rasa-rasa lah kalau kita ni baik dengan dia lah, kita pergi kat kilang dia dengan bawa kasut ni. Tilang tengok. Rasa-rasa lah. Dia kata, ini kasut yang ni aku beli satu. Rasa-rasa dia buat apa? Bagi hadiah. Dia bagi je. Kau. Kenapa dia bagi je? Kasut dekat kilang tu 2,000 pasang ada. Kau saya siapa? Saya 8. 2,000 pasang dapat. Kau ambil lah mana kau ambil. Aku hadiah ambil. Kasut tu pula bukan kasut tu biasa kan. Kasut-kasut yang orang pakai biasa lah. RM40, RM50. Nak bayar. Alah. Ambil je lah. Orang meter lah. Macam saya pergi makan kedai kawan, kedai dia kata kau datang Gmail lah, makan kedai aku tak pernah datang. Datang. Kecuali dekat Melaka, kedai kawan dalam rumah. Saya pejabat dulu lah. Lama tak jumpa. Sampai depan kedai dia ni, kau tahu apa? Aku tengah masak, makan. Dia yang ambilkan lauk tau. Dia kata, alamak banyaknya lauk ni, aku nak bayar apa ni. Dia ambil ikan mahal. Makan. Lepas tu dah habis tu, kita panggil dia punya pekerja. Kak, kira tak? Tak apalah, kita nak makan, kita bayar kan. Dia datang, tak, meja ni bos kata bawa belanja. Begitulah lebih kurang. Bukan kita, tapi bila second time nak pergi, kita dah segan lah. Kenapa? Kan makan kan, nak bayar tak nak. Timbul tu pula tu orang tu. Malu pula kan. Sama macam ni Rasulullah kata, kalau dia tak beri, kau tak beli ke, kau tak bagi ke, kadang-kadang dia bagi hadiah. Atau kau akan dapat dia punya bau tu, bau minyak wangi tu, kasturi tu, datang kat kau. Kenapa? Kau kawan rapat dengan dia. Kau kawan rapat dengan dia. Kalau kawan dengan orang pemurah ni, Allah saya tak boleh cakap apalah kalau rumah saya ni. Macam-macam makanan orang hantar tau. Macam-macam orang hantar lalamu macam benda ni. Nanti datang rumah saya. Kalau kau lah Ustaz, rumah Ustaz kat mana? Dia siapa ni? Lalamu. Orang hantar rumah tahu nama saya Ustaz. Kau dia panggil dia Ustaz lah. Rumah Ustaz kat mana? Saya Lalamu. Saya pun lagi. Ni Ustaz Ustaz, rumah Ustaz kat mana? Saya DHL. Macam-macam lah. Saya bersyukur lah Allah beri saya kawan gitu. Sama macam benda ni dia kata. Ada pun berteman dengan orang pandai besi. Orang pandai buat besi kan. Jika engkau, dia kata, tidak mendapati pakaian mangkuk terbakar, sekurang-kurangnya bau besi yang tak enak ni yang Rasulullah kata akan masuk badan kau. Kenapa dengan cara bergaul ni dia melahirkan istiqamah? Bila kita ada kawan, kita maknanya berjemaah.
Rasulullah kata berjemaah itu rahmah. Jamaah itu barakah. Nanti Kak Zarina, Kak Ani, Tanah Merah, jumpalah tiga-tiga. 2 bulan sekali. Pergi rumah diorang ke, rumah kat kedai ke, sarapan. Kita bincanglah, belajar. Apa yang kita faham kadang-kadang. Berkaitan Islam. Mungkin Kak Ani faham, Kak Lina tak faham. Kak Ani kata macam ni, saya buat macam ni, nota saya. Tunjuklah, saya buat macam ni. Dan pengalaman saya buat macam ni, saya lebih faham. Nanti Kak Larina pun tukar cara. Mungkin Kak Ani pun ada cara lain. Saya buat macam ni, tapi saya dengar sekali kuliah, saya akan dengar rakaman 3 kali, paling kurang. Lepas tu saya buat nota tambahan dan saya selitkan. Bila dah lengkap, saya buat satu folder. Okey, ini topik ni. Selanjutnya saya akan buat macam ni, saya faham. Jadi bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar kaedah. Jadi bila bergaul dengan orang-orang yang nak berubah, maka dia kata aura tu. Aura berubah tu menyebabkan kita istiqamah. Allah dah kurniakan benda ni gini. Dan ulama-ulama ada susun gini. Kenapa? Dari pengalaman mereka, mereka telah memperhatikan kejayaan pada murid-murid mereka dengan kaedah pergaulan bersama mereka yang baik. Okey, Abang Rasain. Tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada perkara. Yang pertama, saya tahu adalah saya dengar yang kita ni ada Corin. Corin tu dia bergabung dengan kita, dia macam kembar kita. Dan Corin ni dia merangsang kita buat jahat ke, baik ke, tak pastilah. Saya dengar juga, ada tak siap saya ustaz lah, dia cakap, Nabi pun cakap, dia pun ada. Tapi benda ni dia boleh tundukkan, dia mendengar cakap. Itu satu Ustaz. Satu lagi, kita ni dalam kehidupan ni kadang kita berada dalam kelompok yang ketua kita, sahabat, kawan, dia kadang maksiat, ahli maksiat kan. Kadang yang kata Ustaz tadi, 2 perkara tu, itu dalam diri. Masalah yang kita hadapi ni Ustaz, ini yang unsur luar yang mendorong tu, syaitan kat sana tu, mana syaitan kat diri orang tu, dia yang mendorong kita. Itulah Ustaz, saya. Okey, Corin ni, dia memang dikatakan kembar manusia ni lah. Dia dikatakan Corin ni ada kembar manusia. Jadi apa yang kita diberi ilmu pasal Corin ni tak banyak. Dia ada dikatakan pendamping lah. Kalau kita ke arah kebaikan, dia tak boleh buat apa kita, jangan risaulah. Jangan risau. Dan kita pun tak pernah diajar untuk menghadapi dia, tak ada. Arahkan diri kita pada kebaikan, zikirlah sebanyak mana yang kita boleh dapat, tawakallah pada Allah, everything will be fine, no problem. Okey. Jangan risau dengan Ustaz Karin. Nombor 2, yang sekeliling ni, dia akan ajak kita, kalau kita tak ada pada zahirnya, tidak menunjukkan imej yang baik. Okey. Contoh. Kalau kita ada imej yang nampak kita nak ke arah kebaikan, dia pun nak ajak kita pada ketidakbaikan pun payah. Contoh, kita ada kuasa. Kita boleh luluskan ni, kita jaga projek. Pasti yang keliling kita ni dia cuba bagi rasuah. Betul? Dia cuba minta kita luluskan benda yang tak boleh lulus. Dia bagi duit. Dia janjikan belikan kereta, macam-macam lah. Tapi pada zahirnya dia tak akan berani buat. Kalau dia tengok kita ni ada prinsip dan kita ada menunjukkan imej dan kita ni sedang berubah untuk jadi baik atau kita nak cakap kita try untuk jadi baik, dia tak akan berani kacau. Walaupun dia try kadang. Walaupun dia try. Jadi kita kena tunjuk yang kita ada personality yang sedang berubah untuk kebaikan. Dan dia akan susah. Dia orang pun rasa malu lah. Nak tak kita pada benda tak baik. Tapi kalau kita pun tak ada personality dan dia bergaul dengan kita, dia nampak kita macam dia je. Sebab tu dia ajak. Sebab apa? Nilaian dia, kita ni macam dia.
Dia semayang pukul 4 Zuhur dan dia nampak kita kat surau. Lebih kurang aku je di sini. Nampak? Lebih kurang aku je di sini. Dan macam-macam di office, dia tak semayang, dia nampak kita tak semayang. Sama je. Lepas tu dia boleh ajak. Maksudnya bawa tak syaitan ni. Dia boleh ajak. Tapi kalau dia tengok kita lain dan dia pernah dengar kita ada prinsip yang kita pegang, saya cakap dulu saya kerja satu company, nak raya, bos saya bagi envelope banyak ni. Envelope untuk bagi pada penama-penama, dia kata duit raya. Pada satu company yang kami mendapat projek yang besar lah. Kita bagi. Dia bagi saya masuk bilik. Lepas tu saya jadi manager lah. Saya kata, bos, saya tak boleh buat benda ni. Sebab benda ni tak clear. Maybe you can consider it as a hadiah. Maybe you can consider macam duit raya. Dan mungkin dia juga dia jadi rasuah. Saya cakap terang dengan bos. Oh, you tak boleh buat ni, tak boleh. Oh, ni agama punya hal. Yes, bos, ni agama punya hal. I hope you understand. Okay, saya respect you. Okay, tak apa-apa, you jangan buat. Nanti I get somebody to settle it. Dia cakap terang lagi. Dan saya cakap terang lagi. Dia tu tak berani lagi untuk suruh saya atau benda-benda yang tak masuk akal. Kenapa dia tak boleh cakap? Sebab saya ada prinsip. Yang saya cakap prinsip dia. Waktu tu saya cakap. Kalau dia kata, okey macam ni, jangan kerja sini lah, tak apa. Saya cakap demi Allah. Saya tak kisah. Saya cakap je lain. Tapi, dia ni yang non-Muslim dia faham pula. Oh, ni semayang punya hal ya, ni semayang punya hal. Dia tak cakap ini agama punya hal. Dia pun tak pandai kan. Orang bukan Islam kan. Ni semayang punya hal. Ni semayang punya hal, bos. Okey. Dia kata, saya respect you. You have a prinsip. Dia cakap tu tau. Saya hormat you. Dia buat majlis buka puasa. Isteri saya datang makan. Saya hormat dia tau. Saya hormat dia. Dia datang kat isteri saya. Kak, macam mana? Food okey kak? Isteri saya bukan-bukan. Dia tanya isteri saya, kak, food okey kak? Ni bos saya yang Cina ni. Lalu orang Cina ni kan dia tengok bukan-bukan, dia takut pun ya, dia worried pun ya kan. Tapi dia steady je. Sebab apa dia rasa steady je. Dia selesa nak cakap dengan isteri saya. Pada tengok saya, dia rasa okey, boleh cakap, boleh berbual, boleh cerita. Kadang kami cerita pasal teknikal, kami cerita pasal anak-anak, kami cerita pasal bola, kami cerita pasal pengalaman masing-masing kan. Jadi dia rasa, tak ada apa-apa pun dia kata. Dia tanya isteri saya, kak, how the food lah, okey? Orang saya semuanya sedap. Dia ada order catering lah daripada restoran Melayu. Saya how the food lah. Tu masa buka puasa. Dan dia biarkan kami dengan terawih, tapi dia tak adalah. Dia dulu agak bilik dia kerja. Jadi kan dah habis, dia nampak dah habis, dia pesan dengan budak-budak, jangan lupa tutup api saya mau balik dia kata gitu. Dia cubaan luar ni bang, dia akan datang dalam keadaan itulah. Okey. Cuma Ustaz, tindakan kita ni tadi Ustaz bagi tu tindakan kalau musuh pedalaman tu yang nafsu setan tu kan. Kita tak nampak. Ini yang kita nampak ni, manusia tu, saya nak tanya Ustaz lah, tindakan kita tu yang saya nampak, saya punya, saya bukan menentang, saya macam Ustaz cakap tu lah, kita menegur dia dengan menentang dengan hujah yang baik betul lah kan. Boleh juga. Keduanya, macam Ustaz ada cara yang ni dengan ilmu, dia dengar cakap Ustaz lah. Atau keduanya Ustaz, kita mendiamkan diri, kau punya pasal lah, engkau, aku, ataupun Ustaz, kita mendiam diri ataupun kita melarikan diri. Tak campur lah, tak adalah campur dia lagi. Boleh. Macam kita left group lah. Gitu. Boleh juga. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kita akan dia cop kita anti-social tak campur masyarakat. Memang. Betul kan? Orang yang dekat dengan Allah ni, pada dia Allah aja dengan dia cukup lah. Dia akan rasa ramai dalam keserangan. Kenapa? Dia rasa pemilik apa saja atas muka bumi ni adalah dia. Adalah Allah kan. Jadi dia tak rasa apa-apa kalau kawan tu boykot dia. Kalau kawan tu boykot dia ke, dia tak kisah. Dia tak kisah.
Sifat maghrumah ni ada 10. Dalam kitab-kitab ada sebut. Puasa ni, zikir ni boleh buat mana-mana bibir sajalah zikir. Puasa ni buatlah apa-apa puasa. Sini kami ke apa benda kita puasa lah. Okey. Selalu menghadiri majlis ilmu. Bila kita selalu dengar majlis ilmu, kita berada dalam rahmat. Sebab Allah Ta'ala janjikan rahmat pada orang yang hadir majlis ilmu. Allah Ta'ala menjanjikan keampunan pada orang yang hadir majlis ilmu. Allah Ta'ala menjanjikan nama kita akan disebut di hadapan para malaikat yang mulia bila kita menghadiri majlis ilmu. Bila disebut nama kita, kita akan ingat dia. Bila kita ingat dia, dia sebut nama kita. Sebab tu ulama kata, selama mana Allah ingat kita, sejauh mana Allah ingat kita adalah sejauh mana kita ingat dia. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu sejam, dan kita memang niat kita ni nak dapat redha Allah, nak dapat ilmu, nak dapat redha Allah, selama sejam inilah Allah akan sebut nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Disebut, dipuji, disayang. Jadi para malaikat mulia yang mulia ni, bukan mulia di langit-langit ni, mereka akan dengar nama kita. Dan mereka juga akan sayang kita. Suruh para malaikat di bumi sayang kita. Kenapa? Sebab Allah sayang kita. Kenapa? Kalau Allah tak sayang, Allah tak sebut nama. Ini ulama kata ni. Istiqamah, nak dapat istiqamah. Selalu hadir majlis ilmu. Mula-mula kita hadir majlis ilmu, lama kita istiqamahnya berilmu. Bila kita istiqamahnya berilmu, lama kita akan istiqamah dengan benda-benda lain. Saya tanyalah ni 198 orang ni. Dulu tak belajar, mungkin. Belajar pun sebulan sekali. Sekarang ni dia belajar hampir hari-hari kelas online. Saya tanya, ada tak amalan yang kita dah mula mendapat istiqamah? Saya tanya dah jujur. Ada Ustaz. Mana sunat? Ada Ustaz. Ada kan? Yang tak pakai makeup tu paling penting Ustaz. Yang tak pakai sarung tangan, sarung kaki. Itu dah istiqamah tu. Alhamdulillah. Doa lah. Alhamdulillah. Allah beri. Tak pakai baju ketat. Tak pakai baju ketat. Betul Ustaz. Semua dah simpan. Simpan dalam mari. Pakai depan suami. Lipstick dia buang dah lipstick. Lipstick jangan buang. Kalau ada suami, pakai depan suami. Mahal juga lipstick tau. Baju kelawang. Baju kelawang. Seluar jean pun tak pakai dah Ustaz. Seluar jean pun tak pakai. Bagi jean pakai seluar dia. Kita jangan pakai seluar jean. Bagi jean pakai seluar jean. Kita pakai seluar jean nak pakai seluar apa? Tahu tak? Bagi dia pakai seluar jean. Kita seluar tak jean. Nak pakai seluar besar-besar. Macam Kak Ina pakai tu hari dekat Sungai Cungkak. Besar Kak Ina seluar tu Kak Ina. Seluar tu Kak Ina, seluar dengan baju tu dari Paris ke apa Kak Ina? Satu set besar. Nampak seluar besar kan? Patutnya, itulah seluar kita. Allah dah beri sesuatu istiqamah tanpa kita sedar. Kita ingatkan, ni aku belajar, ni aku dapat. Allah beri. Kenapa Allah beri? Kita selalu ni hadir. Selalu ni lah istiqamah. Bila selalu ni kita istiqamah, duduk majlis ilmu, Allah akan beri dan kita duduk ni kita syukur. Allah tambah lagi nikmat lain. Dah pukul 6. Ini aku dah masuk lah, tunjuk sini lah dah pukul 6. Langgar dah keluar Ustaz. Ustaz nak prepare kejap lagi nak pergi Ya. Tak apa. Sekejap. Apa yang saya kata, duduk selalu majlis ilmu, nanti kita akan lihat perubahan yang Allah beri pada diri kita. Selagi tak duduk majlis ilmu, kita tahu yang benda ni tak boleh buat. Pakai seluar jeans ketat tak boleh buat. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Kita ada ilmu. Benda ni budak-budak pun tahu. Betul tak? Budak sekolah rendah agama pun tahu. Kalau dia seluar ketat nampak aurat dosa. Budak sekolah menengah pun tahu. Kita ni kalau menengah, kita dah 50 tahun. Kita pun tahu, betul tak? Tapi kenapa kita tak boleh nak tinggal? Kalau kita tak dapat taufik. Betul. Taufik ni, dia dapat selalunya dengan pokok rahmat. Dan pokok rahmat ni dapat taufik. Rahmat ni apa? Rahmat ni kasih sayang Allah. Bila masa Allah beri rahmat, antaranya bila duduk dalam majlis ilmu. Itu formula dia. Makin istiqamah makin seronok. Allah bagi hadiah. Okey, engkau
Macam kita katalah pelanggan setia Celcom. Suzana? 10 Ya, Ustaz. tahun. Dapat reward. Apa reward lah? 20 tahun. Pelanggan. Aku dah mesti kat Celcom tak dapat reward apa pun. Dapat reward. Apa? Diskaun apa? Macam-macam lah dulu. Dulu lah. Dulu dapat jam Ustaz, jam Rolex. Dapat Rolex. Ya Allah, aku tak dapat pun. Rolex. Customer service Ustaz, customer service. Customer service. Dapat jam. Kenapa? Setia istiqamah. Kalau jadi pekerja dengan majikan, 10 tahun kerja, dapat jam. 15 tahun kerja, dapat apa? Dapat gelang. 20 tahun kerja, dapat kau berhenti, pension. Dah, kau dah tua, balik. Dah boleh kerja lagi dah. Dia kenang. Kita istiqamah majlis ilmu setahun. Kita jujur dalam majlis ilmu. Kita dengar dengan ikhlas. Kita harap Allah redha kat kita. Allah akan bagi hadiah. Apa? Tiba-tiba rasa, baju ni tak boleh lah, berhias lah. Ketat tak boleh, masuk neraka, jangan. Pakai ketat-ketat isi, tak boleh, tak boleh. Itu yang tak boleh, sudah Allah bagi. Itu nama Allah bagi hadiah. Kalau Ustaz, husband pun suka dah tak make up Ustaz. Husband pun suka. Suami saya lagi macam pelik sangat dia tengok. Dia tengok pelik. Kenapa lah you ni tak make up? Selalu bukan main make up lagi wangi-wangi. Sekarang ni selalu saya tunggu you pukul 7. Sampai air punya ni haus, tunggu you 7.30 baru you keluar bilik. Sekarang you keluar 7-5 minit you dah keluar. Wah, ini macam very punctual mah, dia kata. Kita you tak make up lah. Make up dalam bilik boleh. Dalam bilik boleh make up. Tapi bilik nak make up, kena make up dia elok. Nanti gelap-gelap betul api dah macam kolong dah. Lagi lelaki boleh bilik. Natural beauty Ustaz lebih bagus. Natural beauty. Tu tengok perubahan yang kita dapat ini adalah hasil istiqamah. Allah beri. Lepas tu dia kata istiqamah. Setelah petang cuba datang. Kalau perlu stay back office, stay back office. Okey, 60 minit cukup. Nanti lambat nanti orang sana marah. InsyaAllah siapa yang boleh hadir pergi masjid sekali, saya ada maghrib ke sana. Nanti tomorrow what day? Tomorrow is Saturday. Tomorrow tak ada kelas. Tapi malam ada kelas lain. Malam ada kelas lain. Besok malam ada kelas lain. Besok pagi ada kelas subuh. Besok lagi ada apa? Besok lagi ada kelas duha, 8.30, 9.30. Besok malam ada kursus solat, anjuran untuk esok. Kelas ni sambung hari Ahad. Okey, Wah. Gabung mana? Gabung nombor 3. Mujahadah dalam dan istiqamah. Mana istiqamah? Nanti kita akan masuk slide ni. Saya tak buat lagi kat ni. Ni. Ciri-ciri iman hak. Lepas tu ciri-ciri iman hakikat. Lepas tu habis bab iman. Okey? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? Pasti banyak pelanggan bagi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.